Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari bahasa Melayu. Tahun 6, tajuknya Integriti Peniaga. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat baca dan analisis teks cerpen serta perbualan telefon untuk membuat ramalan berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran tata bahasa. Mari kita baca buku teks bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Integriti Peniaga. Irfan menulis cerpen daripada kisah pengalaman dia dan ibunya, Puan Nurin, berurusan dengan peniaga dalam talian. Aku mengelengkan kepala. Aku terkilan kerana barangan aku yang dibeli oleh ibu belum tiba. Aku masih teringat akan pesanan ayah kepada ibu pada tempoh hari. Nurin, apabila kamu hendak membeli barangan dalam talian, pastikan syarikat peniaga itu berdaftar. Kamu perlu faham tentang harga, keterangan produk, terma dan syarat pembelian. Barangan itu mesti mempunyai jaminan, pesan ayahku. Irfan, semua maklumat yang sepatutnya ibu dapatkan dari peniaga telah pun lengkap. Pembayaran dalam talian sudah pun ibu buat. Bukti pembayaran pun ibu sertakan, beritahu ibu kepada aku. Selepas seminggu membuat barangan yang dipesan oleh ibu masih belum tiba. Oleh sebab telefon ibu mengalami masalah, butiran nombor telefon peniaga turut hilang. Ibu mula berasa dirinya tertipu. Pada keesokannya, ibu menerima satu mesej. Barangan anda baru saja dipos. Yang berikut ialah nombor jejakan pesanan anda. Sila semak nombor tersebut dalam laman sesawang syarikat pengepusan. Ujar ibu membaca mesej itu. Ibu juga melihat mesej-mesej sebelumnya semula. Ternyata peniaga telah menyatakan bahawa barangan itu dijual secara pratempahan. Barangan hanya akan dipos selepas seminggu. Ibu menarik nafas lega. Ibu tersenyum memikirkan tingkahnya yang tidak senang duduk selama seminggu itu. Ibu sedar akan silapnya kerana tidak membaca mesej dengan telitinya. Ibu berasa bersalah kerana telah buruk sangka terhadap peniaga itu. 2 hari kemudian, barangan yang dibeli oleh ibu pun tiba. Aku memeriksa keadaan barangan tersebut dan berpuas hati. Ibu segera memaklumkan hal itu kepada peniaga tersebut. Sejak peristiwa itu, Irfan selalu mengingatkan ibunya agar membuat senarai semak selepas urusan pembelian dalam talian. Cara ini dapat menjamin ketelusan antara peniaga dengan pembeli. Antara senarai semaknya, maklumat penting peniaga. Semakan. 1. Status pendaftaran syarikat ada. 2. Harga jelas. Pembayaran apa yang sepatutnya dibuat. Dan 4. Tempat kosong, nombor siri. Dan nombor 5, apa yang perlu dilengkapkan berdasarkan senarai semak. Cuba kamu fikirkan. Berikut merupakan antara mesej peniaga dengan Ibu Irfan. Mesej daripada peniaga. Terima kasih kerana menghubungi kami. Kami merupakan pengedar bertauliah bagi produk jenama Sari Dandan. Kami juga berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Nombor pendaftaran kami ialah K71639. Anda boleh membuat tempahan dengan melayari laman sesawang www.perniagaan.maju.com.my. Penghantaran akan dibuat dalam tempoh 3 hari waktu bekerja selepas anda membuat bayaran. Baiklah, saya maklum. Terima kasih Puan Nurin. Kami telah menerima pesanan anda. Nombor jejakan pesanan anda ialah ERC240519888MY. Sila semak status pengepusan melalui laman sesawang berikut. Untuk latihan pada ni, ada 2 yang perlu dibuat. 1. Lengkapkan maklumat senarai semak. Yang kedua, buat ramalan berdasarkan situasi yang diberi. Ini merupakan senarai semak yang perlu dilengkapkan. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk pembincangan jawapan bagi latihan pada hari ini. Latihan yang pertama, kamu lengkapkan senarai semak berikut. Antara senarai semak yang perlu dilengkapkan ini berdasarkan cerpen Irfan sebentar tadi. Maklumat penting peniaga. Pertama, status pendaftaran syarikat. Ada. Dalam semakan ada. Harga
Nombor 2, harga. Jelas ada. Yang ketiga, pembayaran telah dibuat. Dan nombor 4, nombor jejakan pesanan. Ini penting. Pembelian secara online, nombor jejakan ni contoh ERC 24051988MY. Itu nombor jejakan. Dan nombor 6, nombor telefon ada. Apapun kita boleh hubungi. Jadi senarai semak pembelian secara online ni, ini yang paling penting. Ada 5, status pendaftaran syarikat, harga, pembayaran, nombor jejakan pesanan dan nombor telefon. Mesti ada 5 ni. Apakah ramalan kamu? Ini contoh ramalan. Puan Nurin akan menerima barangannya kerana semakan menunjukkan penjual itu bukan penipu. Ini ramalan kita. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, integriti peniaga. Dan sebagai pembeli pun, mungkin satu hari nanti, dan cikgu rasa ada juga anak-anak murid yang berusia 12 tahun ke bawah ni dah pandai beli secara online. Tetapi berhati-hati. Apatah lagi dalam situasi sekarang ni, ramainya skamer, banyaknya yang penipuan yang berlaku. Jadi kita kena berhati-hati. Apatah lagi barangan yang beli itu harganya ratusan ataupun ribuan ringgit. Ingat, duit itu berharga. Jangan sewenang-wenang kita gunakan pembelian secara online yang entah ke mana. Ada ke syarikat, barang sampai atau tidak, itu yang merisaukan kita. Jadi, itu saja pengurusan cikgu. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.